Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Luqman Hakim, orang pertama hari ni. Rudiah Arsyad, Nafsah Jubli, Salmah Muhammad, Yani Sarah Aisyah Zam, Altamis Furqan, Hamidah Sa'ad. Kam. Ahlan. Mariah Nur Alis, Rohani Ani Ahmad, InsyaAllah. Majidah Mat Saman, Hani Has, Nora Samad, Hani Sahnawi, Siti Nur Zubaidah, Nur Hasani Husin, Upah Aznah, Umiyani, Alhamdulillah, Hanizah Osman, Masya Allah, Zaidah Said, Alhamdulillah. Zaidah Said, Masya Allah. Siti Aisyah Ali Husin, Rahmatun Talib, Imam Musa Kilah Muhammad, terima kasih hantar 100 tas, Masya Allah. Salam bahagia dari Singapura, Alhamdulillah, ukhwah fillah. Nur Aisyah Haji Bakar Ilarin, Umi Sahriyatul Sahari. Dah masuk waktu Zuhur? Di mana tu? Fasilah Ahmad, Ida Kahar, Rohani Ani Ahmad, Suzi Buang, AMNH Man. Ya pun nak sebut tu, amanah ke? Nur Faridah Abdul Aziz, thank you 50 stars. Hasna Hashim, apa khabar? Azura Pas Bramsat, Alhamdulillah. Azina Ahmad, apa khabar Kak? Imam Musa, Zainab Osman, Haliani Hasan, Rahimah Omar, sihat ke bonda? Zuri Zaini Matsyah, Zariyah Ismail, Alhamdulillah. Haz Laila Muhammad, Alhamdulillah. Kita nak buka kitab La Tahzan bab 253, InsyaAllah. Sikit je lagi nak habis kitab ni. Latifah Husin, Mami Ila, Hafitah Yusuf, Cikgu Jamilah, Daun Pandan Wangi. Tara, siapa punya tulisan ni? Masya Allah. Amin. Wan Saliza, Wan Mahmud, Zaliha, Zainal, Rodiah Syarif. Kan, lepas tu Cik Rodiah balik awal, semua orang tanya, mana Cik Rodiah? Tak larat nak jawab, ramai peminat. Subhanallah. Nur Hafizah Abdullah, Sanisa Ahad, Fadlina Zul, Siti Zalina binti Ibrahim, Amnah Abdul Hamid, Yusniza Ja'far, Masya Allah. Azina Ahmad, Hamidah Gadi, Ari Amin, Nur Aida, Alhamdulillah. Semalam berdepan, hari ni berhandphone. Ya Kak Aida. Zuraiha Abdul Aziz, Sabariah DKJ. What's that? DKJ. Mari kita berkenalan. Hani Raihani, terima kasih 50 star. Zuraiha Rusmawati Mian, Kamariah Ibrahim, Raizah Abdul Hamad, Awang Hamad, Mami Ilah, Diana Ahyat 50 stars, thank you. Siti Hajar Ahmad, Ari Amin, Syakila Adira, Mitaf Ami is watching, Masya Allah, huruf Fa sahaja tu. Sanisah Ahad, Hamimah Ali, Noriza Halim, Alhamdulillah. Aida Awi, Awi mana ni? Masya Allah. Halimah Muhammad Ismail, Hajah Sapiah. Jom sahabat-sahabat, kita mulakan dengan doa. Amalia Busra, Hindun Umar, Nazrah Mustafa. Tak ada seorang pun bagi tahu AV okey ke? Audio dan video okey ke? Kan Liza Nali Limat Yusof, terima kasih. Mengucapkan tahniah semua yang menjayakan program semalam, betul. InsyaAllah tak terkata, sangat sukses dengan izin Allah, berkat doa semua anda. Alhamdulillah. Terima kasih Nuraini Ismail 50 stars, Masya Allah. Bismillah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alah, daun pandan wangi ni puji-puji pula ni, langsung tak boleh nak bersuara dah. Asyik call kena balik
Cik Rodia naik taksi ke? Cik Rodia boleh drive kan? Asyik call, kena balik. Ui, awak tak habaq Zuhur dekat situ senang. Masya Allah. Okay, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Diana Ahyad. Diana Ahyad kena jadi pelopor lah, penjemput ustazah, pengatur program, sebab ustazah tak boleh nak link dengan mana-mana kat Kelantan tu. Ustazah bukan tak ada kawan, ramai je kawan kat situ, tapi sahabat Latahzan yang nak jadi person in charge di sana tu, ustazah jauh kat KL. Walaupun kita ada online, macam mana saya nak check lokasi mana kita nak buat macam gitulah. Jadi selalunya yang buat-buat ni ada person in charge yang bertanggungjawab di sebaliknya. So bawa bincang dengan ustazah, ustazah buat keputusan, ustazah pergi survey, ustazah pergi touch up mana-mana yang patut je dengan tim ustazah. Jadi alhamdulillah, Allah izinkan jadi comel gitu. Ustazah tiba-tiba nak cakap, okey kita jumpa kat Kelantan. Lepas tu sampai sana orang dah kumpul kat mana nak jumpa ustazah. Payahlah, faham sahabat-sahabat rahmati Allah. So kita nak bagi sebab macam semalam tetamu-tetamu tu adalah VVIP kami. Kenalah bagi dia selesa. Kau nak ikutkan nak bagi lebih selesa lagi daripada tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kalau bayangkan ustazah tak kenal siapa yang person in charge-nya yang kita amanahkan tu, sahabat-sahabat dirahmati Baiti Abdullah, banyak gambar lalu kan, nak pejam mata, tak nak tengok tapi kena tengok juga, tak nak tengok tapi kena tengok juga. Baiti Abdullah main habaq. Boy, dia duk jauh nun di Sabah, tiba-tiba ada hadiah tertulis Baiti Abdullah. Ustazah bercakap, ni nak bagi kat siapa ni sebenarnya? Nak bagi kat Baiti Abdullah, ustazah. Lah ingat dia duduk rumah saya, adik-beradik saya duduk dekat dengan rumah saya. Dia duduk Sabah nun. Tahu ustazah, tapi kok bila-bila ustazah jumpa, sip baik benda tak basi tau. Tengoklah Baiti Abdullah. Tengok gambar dulu. Amboi, dia rasa nak tutup mata, tak mau tengok gambar. Ada orang duk kirim hadiah kat dia, dia tak tahu. Subhanallah sahabat. Orang lain jangan tanya, untuk kami tak ada orang yang kirim hadiah ke ustazah. Kadang-kadang sebelum kita rasa macam, kenapa dia dapat, kenapa dia tak dapat. So ustazah, memang ustazah nak sebut macam ni tau. Jealous I, orang kirim hadiah dekat dia. Contoh kan sahabat-sahabat, dia menulis nota semua tu, insya-Allah sahabat orang belajar ni, dia tak ada niat apa-apa pun. Aku nak tulis nota, nanti mesti ada orang kirim hadiah kat aku. Allah, kalau orang ada di sebalik macam tu, dia penat. Tak ada pun orang kirim hadiah kat aku, tak ada pun. Kenapa Baiti Abdullah boleh hari-hari tulis nota? Sebab saya percaya itu jiwa dia. Dia saja nak, suka-suka, dan dia sedang menasihat dirinya sendiri, dan dia sedang macam bila dia tulis balik, dia baca balik, nak edit semua kan, dia baca balik. Sebenarnya sahabat tu nak ingat semula apa yang ustazah sampaikan mungkin. Kemudian dia sedang menasihat dirinya. Ustazah macam tu, ustazah suka share dengan anda sahabat-sahabat. Tak ada niat pun nak mengajar, sebab siapa kita nak mengajar orang? Kita pun, ya Allah, minta maaf sebut banyak sangat kurang ajarnya, minta maaf banyak sangat sebut. Tak layak untuk mengajar, tapi kenapa nak share sahabat-sahabat? Ya Allah, kalau ada yang baiknya, sahabat-sahabat mudah-mudahan menjadi manfaat buat ummah. Kan Nabi yang suruh kita jadi manusia bermanfaat. Lepas tu ustazah tak pernah mengharapkan apa-apa. Sampai semalam ustazah balik, Ustaz Azwan, tahniah sayang, tahniah, kenapa pula ni? Saya sangka tak dulu mula-mula masa PKP nak mengajar Latahzan ni, nak baca kitab Latahzan depan skrin telefon ni, macam sampai ke tahap ni.
ukhuwah fillah yang begitu dahsyat. Seluruh Malaysia orang la ilaha illallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Masing-masing tadi Puan Nurul Ong bersembang dengan ustazah dekat telefon. Subhanallah sahabat-sahabat, ustazah diorang ni tak larat nak layan dalam grup. Rindu ustazah walaupun dah berapa hari. Sebenarnya bukan rindu ustazah je, rindu sahabat-sahabat La Tahzan. Nak jumpa ustazah sengih je, tak larat nak layan. Kalau dah Johor pun rindu, Penang pun rindu, seluruh yang kita tak jumpa lagi pun nak jumpa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang kita boleh jadi pengshan, pengshan. Jadi ustazah pun gurau dengan dia, hey, semua rindu-rindu kat ustazah, sebelah tu ada suami, kat aku ni tak rindu pun. Hati-hati wahai para isteri, bila lisan kita bercakap, bila kita gairah dengan sesuatu perkara. Semalam ustazah tergelak. Siapa semalam yang datang dekat ustazah tiba-tiba, ustazah saya jadi ketagih. Ketagih apa ni? Ketagih dadah ke apa? Saya tak boleh kalau sehari tak dengar La Tahzan. Saya nak kena dengar La Tahzan, saya jadi ketagih. Ustazah, saya tak faham dengan diri saya, kenapa saya jadi ketagih nak dengar ustazah dalam La Tahzan setiap hari. Dia kata biar betul dia ni. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Saya khawatir cinta kita tu tersilap. Iblis ni sukalah, Masya Allah, dia mengelirukan kita sahabat-sahabat. Kita belajar untuk makin dekat dengan Allah, makin cantum hubungan dengan Allah. Allah redha kepada isteri yang diredai suami. Allah redha kepada ibu ayah yang meredai anak-anak. Lalu anak-anak itu mendapat redanya Allah. Tapi kita ketagih dengan benda baik, itu baik. Tapi jangan sampai benda baik lain. Sebab tu dalam pada manusia mencari kesempurnaan, kita akan tertinggal kadang-kadang dengan perkara kebaikan. Biasa sahaja untuk menuju puncak, kita nak naik ke atas puncak, sahabat, Allah, kat bawah tu ada, aku terpaksa tinggalkan barang aku yang banyak. Sampai kat tengah, Allah, aku penat, dah tak larat nak bawa air 5 botol, aku bawa 1 botol saja. Maksudnya dalam pada kita nak menuju puncak, memang ada beberapa yang kita terpaksa lepaskan, terpaksa tinggalkan. Subhanallah, maksudnya sahabat, target je matlamat akhirat. Boleh? Kenapa? Untuk tu. Oh. Bukan saya dah gosok satu jubah tangan kita. Naik motor ke naik kereta? Tengok gerak hati. Ya Allah, gerakkan hati suamiku. Hujan ke tak bang? Hujan ke tak? Itulah. Sahabat tolong doa sahabat kita selalu juga. Sahabat saya ni atas nama Facebooknya Kak Long Supiah. Dia duduk di Teluk Intan. Baru je berwhatsapp dengan ustazah. Ustazah baru balik dari TV Al-Hijrah tadi. Pergi Sarapang dengan Jaja. Lepas tu macam-macam lah. Bila dah depan Jaja ni, deal jadual tu jadual ni. Gosok ke? Tak payahlah, dia tak nampak. Aku nampak lah bang. Kita gosok baju untuk seminggu. Lepas tu bila dah deretkan jubah tu, dia nak jubah tangan pendek pula. Nak marah tapi kena sabar. Tak marah kan? Pakai je lah baju tu. Rupa-rupanya sebab kan nak hantar sayang sekejap lagi. Saya nak minta tolong ustaz hantarkan saya ke GH. Saya nak jumpa kawan saya tu, maknya ada darah beku di kepala, dibawa ke Hospital Besar Kuala Lumpur. So kami pun dah lama tak jumpa. Dia WhatsApp saya, sahabat, saya teringin sangat nak jumpa dia. Saya teringin sangat nak jumpa dia. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong bantu dengan doa. Kawan saya ni sedang risaukan mak dia yang fasa kritikal lah sebenarnya bila macam tu. Sahabat tak sedar lagi. Jadi dia serba salah sebab dia bawa bapak dia. Ustazah pun cakap offer kalau kau tak dengan family, boleh je tidur rumah aku malam ni. Kalau kau dengan family, aku bawa kau makan malam ni semua kan. Kita boleh plan lah, susun atur dalam sibuk-sibuk ni, tak apa sahabat. Sebab kawan-kawan kita tu sebenarnya adalah pengganti kepada arwah mak saya kan. Dulu-dulu masa kami sekolah, saya selalu je pergi rumah dia apa semua. Jadi semoga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah permudahkan apa saja yang terbaik untuk maknya. So saya kata penat tu, jalan jam lah pun kau tak tidur sini. Lepas tu dia kata dia nak kena bawa balik bapak dia pula. Dah 10 hari mak dia kat sini rupanya. Dia baru bagi tahu saya. So baru nak bawa bapak dia pergi tengok mak ni kan. Hospital jauh-jauh ni macam tu lah sahabat. Adik dia seorang jaga mak dia kat sini. Lepas tu
tidurlah satu malam, letih kan. Nuriat ni ustazah tengah ngumpat kat Long Sufiah kita ni. Ya Allah, tu sahabat saya dari zaman sekolah. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Cik Rodia Saloma dari Pahang tu, kita ada Saloma Pinik, Saloma Kedah, Saloma Pahang, Saloma Piramli ada. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia nak kena balik rupanya petang ni juga, pukul 3 dia nak balik. Sebab dia nak bawa bapak dia besok waktu check up dekat hospital Teluk Intan pula. Kan penatnya sahabat saya ni, anak sulung ni. Semoga Allah anugerahkan kesihatan yang baik, kekuatan, kesabaran kepada dia dalam taatnya kepada mak ayahnya, insya-Allah. Jadi anak sulung kan, sahabat-sahabat mesti dia nak mengaturkan siapa yang jaga mak, siapa yang jaga bapa. Semoga macam itulah kita dalam berkeluarga. Jadi saya nak ambil peluang ni, insya-Allah nak cepat naik motor je. Hampa kalau tengok Ustaz Azwan bawa Ustazah Zain naik motor, hampa jangan terkejut pula. Piwit, jangan macam tu pula. Sebab memang tak sampai hati tengok motor tu. Kesian dimaklumkan. Arwah mak saya dulu selalu cakap, sian motor korang ni. Kenapa mak sian? Sian aku tengok macam gajah naik kancil. Oops, macam itulah. Tapi terpaksa cakap jugalah sebab terkenang-kenang dah tak ada, dah siapa nak ngusik kami macam tu. Mak kata sian mak tengok motor tu dah macam gajah naik kancil. Gajah naik kancil, maknanya yang naik tu tak nak sebut. Yang motor tu kancil. Allahu Akbar. Tak kecil hati langsung. Tapi kalau hampa yang cakap ustazah kecil hati lah, ustazah, kan? Contoh je. Tak kecil hati lah. Sahabat-sahabat dah memang gitu. Kalau kecil hati orang cakap besar, cepat-cepatlah kecilkan badan. Ni pasal apa tak nak kecilkan badan? Memang tak ada dalam perancangan. Suami tak suka. Jadi kena buat je apa yang suami suka, walaupun besar. Sekian dimaklumkan. Kenapa saya bawa ni? Masya Allah, tabarakallah. Sebab semalam semua orang dapat, Masya Allah, cantik kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tuang-tuang. Sedikit silap yang kami buat. Kita nak sikit lah ulasan tentang Latahzan kat belakang ni. Anda tahu, admin kami, Muslimat Al-Falah dengan sahabat tim khidmat, doa hantar laporan ke Ustazah. Ustazah, dia pun tak mau hantar kertas ni. Pasal apa tak mau? Dia pun sayang kertas ni lawa sangat. La ilaha illallah. Cari jalan apa tu Munirah Draman? Amboi Munirah Draman. Amboi Munirah Draman. Makin lama makin popular. Tadi nama dia disebut di TV Al-Hijrah. Kemain lagi nak kena babak ni lebih popular daripada Ustazah. Agus apa tu namanya? Agus Teniar, Masya Allah. Zeti Akhtar Salim. Barulah bila dah jumpa ni kita terus tergambar muka. Kita punya Gubernur Bank Negara. Oops, marah Gubernur Bank Negara kan. Dia kenalkan diri dia kat Ustazah semalam. Ustazah, saya lah Zeti Akhtar. Yang Ustazah kata, bukan Gubernur Bank Negara ke? Kan? Syok lah sahabat bila kita dah jumpa kan. Hanisa Syafi'i. Kak kita, Hanisa Syafi'i itu, Hanisa tu nama anak dia, Syafi'i itu suami dia. Semua satu keluarga duduk dengar Latahzan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh kan Julida Abu, contoh. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, sahabat-sahabat. Jadi, secongek dia yang hantar kertas ni. Sebab mereka pakat sayang nak bawa balik. Ustazah kat sini ada lirik Latahzan yang Ustazah buat tu. Nanti senyap-senyap saya nak dengar balik video, saya nak ikut Ustazah nyanyi. Sudah. Ustazah kat situ ada muka Ustazah. Muka ni, gambar ni rasanya dah 10 tahun lepas kot. Hang Mai tengok kuliah hari-hari dah dapat tengok wajah terkini. Ni wajah lama kan. Ustazah tak kisah dia nak guna gambar apa pun. Janganlah nak buat poster ambil gambar tengah menyuap makanan, tengah bulat mata gitu. Janganlah kan. Asalkan gambar sopan sudah. Lepas tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, sikit je yang hantar. Jadi terima kasih. Antara yang hantar ni adalah daun pandan wangi. Saya nak baca dia punya ni. Kan? Saya baru harap-harap dia punya tulisan ni tak ada sesuatu yang saya baca daun pandan wangi. Masya Allah. Kak Imam Mustafa potong apa? Kak Imam potong pula ke? Masya Allah kan? Masya Allah. Contoh Kak Fatimah Umar. Okey, daun pandan wangi. Nama FB daun pandan wangi. Saya minta tulis nama FB daun pandan wangi.
sejak bila join Latahzan 2021. Daun pandan wangi jangan malu-malu miau tau. Jangan malu-malu miau. Ni kita tak ada, insya-Allah saya baca tak ada apa-apa yang mengaibkan ni, saja seronok-seronok. Tak adalah saya baca semua bila nak belajar Latahzannya kalau baca semua. Tempat tinggal Hulu Langat. Semalam dia datang ke USJ Subang, tak tahulah dengan apa kan. Allah Allah. Liza Atih, apa khabar orang New Zealand? Sahabat-sahabat kita ada sahabat yang mendengar dari New Zealand. Kol-kolah kol-kolah New Zealand. Okay. Betul, tengok sahabat Latahzan Hanisa Syafi'i dengan Zati Akhtar rupanya duduk dekat je rumah. Baru jumpa kan. Siti Zahirah kata, Siti Zahara, saya nak simpan jadikan kenangan. Okay. Sebelum daun pandan wangi malu dia tu lagi panjang, kita baca ulasan tentang kuliah Latahzan selama ini. Kitab Latahzan menjentik hati saya. Saya baru nak baca ni sebenarnya. Tadi saya kumpul nak baca lah pelan-pelan ni. Lepas tu dah terus 12 buku, dah belik-belik Facebook untuk preparation kuliah. Dah tak sempat baca kat sini je lah. Kitab Latahzan menjentik hati saya untuk rasa bersyukur dan memahami erti dan tujuan hidup. Saya tak pernah miss kuliah Ustazah. Nak kena babab ni. Nak kena babab daun pandan wangi. Dia tulis Ustazah Muzanah. M-U-Z-A-N-A-H. Mana dia masih dicubit sikit? Tapi tak marah. Nak marah tapi kena sabar. Tahu daun pandan wangi ni mesti excited sangat masa menulis. Okay, Muzayyanah, bukan Muzanah. Sekian dimaklumkan. Okey, redha je. Redha je. Tak boleh cakap je kan, Ustazah kata. Lepas tu alhamdulillah Allah bagi, kalau type Ustazah akan kata ni salah ni sebab memang nak buat salah ke ataupun jari gumoks. Kan selalunya silap eja tu jari gumoks. Ni jari tak gumoks. Kan okey sahabat-sahabat. Alhamdulillah Allah bagi pemahaman ilmu yang luas. Dan satu lagi saya suka bila Ustazah, ya Allah misal aku baca. Dia kata apa? Dan saya suka lagi satu bila Ustazah bulat mata. Siap ha dia tulis. Saya Ustazah kena apa ni? Sayang Ustazah kerana Allah. Amin. Mesti nak jadi doktor dulu tapi tak jadi kan. Macam Ustazah lah. Ustazah pun nak jadi doktor tapi tak jadi kan. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat tulisan doktor kan macam susah sikit nak baca. Masya Allah. Allahu Akbar. Seronok lah. Jadi anda jangan harap Ustazah baca semua. Kan memang demam lah kalau baca semua. Cukuplah satu je dulu. Kita nak mengaji. Tajuk hari ni best sahabat-sahabat. Jadi Masya Allah. Masya Allah. Muhammad. Simpan kertas. Okey. Siapa-siapa yang dia nak balik ni, minta Ustazah post. Tolong kontak sahabat tim khidmat. Tolonglah. Ramai je rupanya orang tak hantar. Saya nak balik kertas saya tu. Minta sahabat tim khidmat post. Tapi hampa kenalah bayar duit stamp kat mereka. Kedekut Ustazah saya. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita gurau tengah-tengah hari ni. Ramai orang tengah masak kan. Ramai orang tengah di perjalanan kan. Ada nak pergi pesta buku lagi di hari terakhir ni. InsyaAllah. Allahu Akbar. Bab 253. 253. Langkah-langkah yang tepat. Masya Allah. Tengku Muda Tengkulong bersama-sama kita. Terima kasih. Kan saya bila nampak nama Tengku ni saya rasa macam alamak macam berada di istana saja. Gitu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, langkah-langkah yang tepat. Subhanallah, bab ini langkah-langkah yang tepat. Saya minta maaf ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang mungkin baru buka-buka je Facebook. Ni apa hal Ustazah tak lalat tudung merah ni? Lepas tu hampa jangan terkejut pula. Ni Ustazah sedang bukan mengajar bersembang-sembang dengan keluarga Latahzan. Keluarga besar. Semalam mereka berkumpul. Masya Allah, mereka berkumpul di Masjid Al-Falah yang superb. Kan Qalqalah Kubra superb punya apa ni? Syok lah syok. Masya Allah, tak tahulah. Saya faham sangat bila anda share dalam Facebook gambar-gambar. Saya tahu semua tu untuk kenangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian anda tulis tak tahu nak cerita macam mana. Seronok sangat. Apa ni?
Perut dah lapar katakan Maliah Tok Wan, tapi dengar latah azan dulu. Itu juga pengorbanan Jangan nanti gastrik, masuk hospital cakap, doktor tanya kenapa ni Haji, ni latah azan punya pasal dah ni. Jangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, ramai yang hantar anak ke asrama katanya, Masya Allah. Ustazah macam terasa di Mekah. Maksudnya apa tu? Okey, tajuk ni best sahabat-sahabat. Langkah-langkah yang tepat. Kita berhenti insya-Allah waktu azan Zuhur. Sahabat-sahabat di KL khususnya lah, sebab saya pandu kepada masa di KL. Kalau dah azan bagi tahu Ustazah nak solat, lepas tu Ustazah nak kena pergi rasa tak baik baru bawa pergi klinik. Hihihihi. Apa tu? Tunggu Encik Kekasih balik. Amboi makcik Syikin sweet dan sawit gitu. Jealous. Siti Nur Aisyah dah 25 minit pok-pek kan. Tak apa Kak Emma faham. Masya Allah sahabat-sahabat. Macam itulah kita rindu, kita mencipta kenangan, tapi jangan sampai kita ulang sebut sampai suami kita jadi menyampah. Elok-elok dia hantar kita semalam, ni tak habis-habis lagi. Dah jumpa tadi, sudahlah ni tengok gambar lagi sampai masak pun tidak. Faham tak maksud Ustazah sahabat-sahabat? Nanti anak, Mama, adik punya homework tak siap lagi. Mama asyik tengok gambar sahabat-sahabat lah, tahzan je. Itu sebenarnya cara iblis mempermainkan kita. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, move on. Kita akan buat lagi insya-Allah. Okey, Asy-Syaukani mengatakan bahawa salah seorang ulama pernah berpesan kepadanya seraya mengatakan. Asy-Syaukani sahabat-sahabat ulama yang banyak menulis juga, bab 253 betul. Jangan pernah berhenti menulis walaupun hanya 2 baris sehari. Seorang ulama bertemu dengan Asy-Syaukani menasihatkan dia jangan berhenti menulis walaupun 2 baris sehari. So, Baiti Abdullah, Yusniza Jaafar, Mas Liza Bagiran, nama ni dalam sahabat Al-Tahzan, orang dah kenal dah. Memang hari-hari catat nota Ustazah tanpa Ustazah suruh. Sahabat-sahabat jangan ingatkan Ustazah suruh mereka ni. Tak pernah. Tak pernah sama sekali. Tapi mereka suka. Dan Ustazah nak cakap kat mereka ni, kalau orang komplain ke, orang sindir ke, orang apa, heleh nak tulis macam lah bagus sangat tulisan dia, baru 1 like pun dah kecoh. Contoh kan sahabat-sahabat, biar pi kat mereka. Hari ni saya nak pindahkan nasihat seorang ulama kepada anda, walaupun anda bukan menulis sepanjang Baiti Abdullah, bukan menulis sepanjang Yusniza Jaafar, bukan menulis sebanyak nota-notanya kat Mas Liza Bagiran, anda tulis walau hanya 2 baris. Subhanallah, 2 perkataan. Contoh sekarang sambil-sambil dengan kuliah Ustazah ni, pergi dekat wall Facebook anda, jom solat. Jangan dulu sekarang, sebab sekarang belum masuk waktu kan. Jom solat, contoh 2 perkataan. Kenapa sahabat? Sebab pada pukul 2 petang dah ketika itu, contoh kita tulis jom solat, kerana dah memang masuk waktu. Sekurang-kurangnya ada orang terbaca, ish betul lah, pukul 2 dah aku tak solat lagi, astaghfirullahalazim, tutup handphone. Seorang, cukup seorang. Subhanallah sahabat. Sebab itu jangan buang masa kita nak tengok Facebook, nak tengok media sosial, pastikan benda yang bermanfaat. Jadi saya nak pindahkan kata-kata ulama ini kepada Asy-Syaukani, tulislah walau sebaris hanya 2 hari. Lalu katanya Asy-Syaukani, orang yang bijak, yang buka dadanya untuk terima nasihat, orang yang tidak sombong. Dia kata apa? Sebab Ustazah Zai selalu sebut dalam Al-Tahzan, orang yang hatinya sihat, orang yang suka mendengar nasihat. Ulama nasihat kat dia, jangan berhenti menulis walaupun sehari hanya 2 baris ayat. Lalu katanya Asy-Syaukani, aku pun mematuhinya dan kini aku dapat memetik buahnya. Contoh contoh wahai Baiti Abdullah. Contoh tadi Ustazah start dengan Baiti Abdullah, jealous ada orang kirim hadiah dekat you kan. Baiti Abdullah mesti akan kata kat Ustazah, Ustazah segannya, apa orang bagi hadiah kat saya, padahal dia tak tahu pun hadiah apa. Kot nanti Baiti Abdullah kata, kereta Ferrari kot. Tiba-tiba kan, alamak, Ustazah post contoh kan, aku ingat Ustazah nak post kereta Ferrari, lupanya sebatang lidi je. Contoh, jangan je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah, wa salli ala Muhammad. Lepas tu, mesti kalau hadiah tu sampai kepada Baiti Abdullah, walaupun sekecil-kecil hadiah,
dia akan ada rasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana, ya Allah, aku tulis kerana aku nak menasihat diri aku, kerana aku suka nak menulis. Tak sangka ada kawan ingat aku dalam ramai-ramai majlis orang tu, aku yang jauh ni dia ingat. Ustazah, saya teringat kat dia sebab dia selalu bagi nota kat kita, Ustazah. Lepas tu saya rasa terinspirasi. Kalau saya terlepas kuliah, saya terbaca kuliah dia, terus buatkan saya nak dengar balik kuliah yang saya tertinggal tu. Subhanallah, kan sahabat? Jadi orang ingat. Maka dengan tulisan, sebab itu Ustazah cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, ketika Ustazah berada di PWTC Jumaat, petangnya Ustazah bersembang dengan Cikgu Razali Kamarudin. Sebahagian anda mungkin ingat Cikgu Razali Kamarudin ni penulis buku Bangkit Rasa Dalam Solat. Banyaklah bestseller buku kan. Dan beliau ni adalah ipar kepada Prof Kamil Ibrahim. Jadi beliau nak hantar hadiah kepada Ustazah karya Prof Kamil terakhir, sebab Prof Kamil tak sihat kan, sakit buah pinggang. So dia nak hantar naskah buku tu pada Ustazah, ziarah Ustazah dekat hotel petang tu. Lepas tu hari ni Ustazah baca dalam Facebook dia, sebagai seorang penulis, KPI dia apa sahabat-sahabat? KPI dia, dia nak setiap tahun di pesta buku ada buku dia dilancarkan. Bukan kerana nama, bukan kerana apa-apa sahabat, tetapi dia rasa macam dia nak memetik buah. Nak memetik buah. Walaupun Baiti Abdullah bukan didatangi kereta Ferrari, okay? Baiti Abdullah bukan Ferrari. Contoh, bukan Lidi, sahabat. Bukan Lidi, Baiti Abdullah. Lidi je tak payah post dalam Ustazah, rumah saya pun banyak Lidi. Tak, benda lain. Kan? Masya Allah. Tiba-tiba Baiti Abdullah terima, Lidi je. Tengok kawan kita dah cakap dah, jangan cakap je kan. Lidi je, contoh. Subhanallah, kita rasa dihargai. Sebab penghargaan ni sahabat, tak mesti benda mahal. Seorang isteri penat-penat masak, seorang suami kata, terima kasih yang, terima kasih kerana kilang gula tutup hari ni. Ya Allah, sakit jantung. Kan? Rupanya kurang manis yang kita masak. Lepas tu isteri je, bukan kilang gula tutup, doktor suruh berhenti makan manis. Kan sahabat-sahabat? Akhirnya tak jadi nak puji-pujian. Masya Allah. Okay, jadi kita nak sebut, Asy-Syaukani kata, aku patuh je dia suruh tulis sehari 2 baris ayat. Maknanya sikit, tapi sekarang aku memetik buahnya. Dan Ustazah cakap kepada rakan-rakan penulis, Ustazah kata, percayalah, dengan menulis, walaupun setelah kita mati, kita masih boleh menasihat orang yang masih hidup. Kita dah mati, sahabat, Ustazah ada buku. Antaranya buku yang kita tulis bersama sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah, buku dari lisan ke tulisan. Ada ramai penulis-penulis ni adalah anda, mokcik-mokcik je. Masya Allah, dalam buku ni kan, kenangan kita ber-PKP, sahabat-sahabat. Siapa ni yang ramai-ramai ni? Mokcik-mokcik je sahabat-sahabat. Kan, antaranya Kak Masliza Bagiran lah, sebab dia rajin sangat tulis nota. Ustazah pun PM dia. Tu punca mula-mula rapat tu. Kan, Kak rajin tulis nota. Jom kita bukukan. Ada beberapa orang nama banyak. So, di antara kami yang menulis di dalam ni mungkin tinggal tunggu saat, tunggu masa, tunggu jam sahaja untuk dijemput pulang bertemu dengan Allah. Tapi buku ni sahabat, kalau kita dah ada memilikinya, kan, dia baca, ya Allah, arwah dah sahabat aku ni, kan, dia tulis kat sini. Dia baru nak baca masa kita dah mati. Kita dah mati baru nak baca, belinya lama. Kan, sahabat-sahabat kita mati Allah, baru nak baca masa kita dah mati. Kita dah mati, tak apa. InsyaAllah kita tak jadi orang rugi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana kita dah mati. Memori Facebook yang kita tulis tu, itu tujuan Ustazah share dekat Facebook. Walaupun kita belum baik, kita nak share yang baik-baik. Semoga kalau aku dah mati nanti ada orang yang kita tag namanya ketika di Facebook, muncul balik kata-kata yang baik tu. Ini adalah salah satu saham akhirat. Ambo, siapa nak hadiah Ferrero Rocher? Mulut saya ingat sebut tu kan. Ambo, hampa beli coklat 3 biji sekupang tu cukup lah. Masya Allah. Ada lagi ke gula-gula 3 biji sekupang? Mana ada kan? Okey sahabat, pesanan yang tersirat dalam kenyataan Asy-Syaukani ini merupakan sebenarnya satu makna hadis yang Ustazah Zai selalu sebut juga. Apa katanya? Khairul amal ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan oleh pelakunya secara terus-menerus sekalipun sedikit. Terus-menerus sekalipun sedikit.
Inilah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Inilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Secara terus menerus. Terima kasih siapa yang tulis, saya dah baca buku tu, Alhamdulillah. Masya Allah. Saya buat pada tahun 2014, sahabat-sahabat. Jom bersama saya. Saya tak boleh lupa keadaan tu di Masjid Al-Hidayah Taman Melawati. Siapa nak bersama-sama saya bulan April masa tu, bulan kelahiran saya. Saya teringat Rasulullah kalau dia tengah gembira ditambah usia, kalau kita kan kenduri kendara macam tu, Nabi bukan menunggu hadiah daripada orang, tapi Nabi sibuk nak memberi hadiah pada orang. Saya ni macam mana nak mampu kalau yang datang kuliah 50 orang, nak bagi kat 50 orang hadiah. Tapi saya memandang hadiah tu, moga-moga apa yang saya ajak, saya cakap tu benda baik. Saya ajak, jom ke Kanda Bonda, kita terbangkan orang ke Baitullah. Sebulan, tiap bulan Ustaz Azwan pergi, kita terbangkan seorang. Tengah makcik-makcik tu, ya betul Ustazah, kita bukan orang kaya. Ya, saya pun tak kaya lagi, tapi insya-Allah kita boleh jadi kaya dengan jamaah atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ayo Kak Rohana Samsuri, awak orang waktu lunch dia duk sebut makan sup apa? Sup apa? Tulang merah. Apa tu? Sorry dah naik dah nama Kak Rohana Samsuri. Orang Singapura you makan sup tengah-tengah hari dengan si jantung hati. Dia kata jealous kami. Barakallahu fiik, masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila Kak Raha Rauf tak kenal Ustazah? Apa tu? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tak sempat lajulah sangat ada komen ni. Tak sempat baca. Subhanallah, jadi mereka terkejut saya kata nak terbangkan jemaah umrah ke Baitullahil Haram sebulan seorang. Saya kata senang je, jom kita simpan duit sehari RM1. Sebulan hantar mai kat saya, bank in kat akaun Darul Fawaz. Saya kata RM30. Kita langsaikanlah walaupun Februari ada 28 hari je, RM30. Subhanallah, kalau kita ada 200 je yang menyertai, sebulan kita dah dapat RM6,000. Ketika itu Ustazah cakap, sebab apa ketika itu package yang selesa RM6,300, RM6,400. So saya cakap dengan Ustaz, kalau tiap bulan dapat RM6,000 bang, setakat RM300-400 tu bolehlah kita top up, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun mulakan bulan pertama bukan dapat RM6,000, Alhamdulillah dapat RM8,000. Maknanya benda yang baik. Kita start je sahabat-sahabat, rupanya dapat lebih. Bulan kedua bertambah, bulan ketiga bertambah. Now baru 5 tahun lebih sikit je kan sahabat, kita dah terbangkan 300 orang hampir ke Baitullah FOC. Masya Allah, Kak Yanti Yusof kita sudah berada di Batam, Yanti Hamid berada di utara tanah air, kan? Yanti Yusof berada di Batam. Oh, Masya Allah, hebat ni, kan? Nama-nama Yanti ni memang hebat. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Ayah Gau semalam dekat USJ dapat ikan jeruk pekasam, dah goreng sedap. Alah, pekasam-pekasam ni meleleh ayak liok lah pula. Masya Allah, lapak Zat. Okey, kenapa sahabat saya sangat yakin dengan hadis ni? Khairul amal ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla qalil. Qalil ni sikit. Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan oleh pelakunya secara terus-menerus, berterusan, istiqamah, walaupun benda tu kecil, walaupun benda tu sikit. So hari-hari jangan jemu. Kita doakan sahabat kita Baiti Abdullah Yusni Zayaziz, Kak Mas Liza, jangan jemu menulis walaupun sedikit. Tapi dia pun tulis bukan sedikit, panjang sahabat-sahabat. Mana dapat idea pun kita tak tahu. Kalau Yusni Zayaziz tu, dia tulis tu, saya baca balik, ui, dia ni biar betul. Dia boleh tulis sebiji apa yang Ustazah Zai cakap. Masya Allah. Sebab tu dia pun kata Yusni Zayaziz ni macam printer Ustazah Zai. Ustazah Zai cakap, keluar dekat printer dia tu, dicetak oleh Yusni Zayaziz. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka mengatakan bahawa setitis demi setitis air apabila dihimpunkan akan dapat membentuk sebuah aliran air yang deras.
setitik, setitik, setitik. Allah. Saya ingat lagi dulu kecil-kecil ada nasyid apa ya? Alah, selalu duk nyanyi dulu-dulu tak ingat dah. Nanti ingat nyanyi. Bagai mengukir di atas air. Apa ya? Macam itulah. Dulu-dulu saya suka ustazah, cikgu-cikgu pilih nasyid atau pentas. Jadi dia cikgu-cikgu ni pilihkan nasyid. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Macam tu. Belajar sesudah dewasa bagaikan... Tak ingat. Nantilah cari balik lagu tu, dah tua dah. Tu lagu masa kanak-kanak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Maknanya jatuh air di atas batu, lama-lama lekuk juga batu. Kenapa? Sebab setiap hari, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, mak-mak kita suka bagi tamsilan yang macam tu. Sebab itu ada satu syair ditulis, tidakkah engkau perhatikan seutas tali? Kuat mana tali sahabat? Tapi mengikat batu besar, lama kelamaan akan mengguratkan bekas pula padanya. Baru saya faham, ada kan dekat negara mana, China, selalu buat benda pelik-pelik gitu kan. Mereka duk tanam tembikai. Cina ke mana? Tak saya tengok dalam YouTube sahabat-sahabat. Dia buatkan rumah untuk tembikai tu 4 segi. Jadi nanti tembikai tu membesar. Hampa kalau ada info tolong tulis kok salah pula info Ustazah ni, ajaran sesat lah pula. Tapi Ustazah rasa dia buat macam tu. Kotak. Lepas tu tembikai tu nanti bila dah dibuka kotaknya tu, bukan dia macam mencetak buah tembikai tu. Memang Allah ciptakan tembikai tu lonjong bulat kan. Tapi boleh dibentukkan jadi petak 4 segi. Hei, macam mana tembikai boleh 4 segi pula ni? Sebab hari-hari dia terpenyik dengan bekas yang dibuat tu. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Nazatul Naina ni pada pandai pula rela utara nak nasyid kat mana? Ingat kita ni Faris AXL. Saya bukan penyanyi, sahabat-sahabat. Saya bukan penyanyi. Kan bagaikan mengukir di atas air. Betul Maksud Zunaiza Ahmad. Nak belajar daripada Maksud Zunaiza Ahmad lah kata-kata yang betul ni. Saya ingat-ingat liriknya macam tu je. Tapi nanti kita cari balik dalam Google, kok kita boleh nyanyi. Best lagu tu. Menyebabkan kita kena menekuni sesuatu daripada usia kecil. Istiqamah setiap hari. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, okay? Sesungguhnya kita sering mengalami kegelisahan. Tiada lain, Allah, siapa-siapa yang sedang gelisah, tiada lain kerana kita hanya melakukan suatu pekerjaan sekaligus. Ini minta maaf sebut. Sejuk pula ayat chat. Bismillah. Sebuah air halia madu. Bukan madu yang boleh buat balik tu. Halia madu. Lepas tu panas-panas sedap. Dah sembang dengan hampa, lupa lah pula. Dah tak panas dah. Turun baliklah buah ayat panas. Tak syok dah tak panas. Okey. Pagi tadi dalam Al-Hijrah suara saya serak kan. Tiba-tiba je sahabat nak terbatuk-batuk lah. Tak tahu pasal apa. Lama dah tak cakap waktu pagi dekat TV. Lepas tu ramai-ramai pula perempuan lelaki daripada kampung Teluk Murah. Kampung Teluk Murah. Lepas tu kat baju mereka tu tulis COMBI. Kami duk baca Combi. Kan teringat Abang Kasim Selamat. Combi kan Abang Kasim Selamat. Subhanallah. Rupanya Ustazah bukan Combi, Kombi. Ambil engkau, buat malu je. Okey, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiada lain kerana kita hanya mahu melakukan satu pekerjaan secara sekaligus. Kalau ada di kalangan kita orang yang perfectionist, betul tak makhraj dia tu? Perfectionist. Kan kalau macam tu salah. Teruknya Ustazah Zai ni. Dia nak semua benda perfect. Tak nak satu kesilapan pun. Ayo, kalau dapat bos macam ni, demam kita sahabat. Dapat pasangan hidup macam ni, jenuh kita. Ada orang perempuan mengadu kat saya ni tak boleh Ustazah, saya tak boleh tengok rumah bersepah, saya tak boleh tengok ni. Saya cakap, sabar-sabar sikit. Awak sekarang dah ada suami. Awak sekarang dah ada anak-anak. Itu mungkin life awak masa dengan mak ayah awak dulu. Ingat, perkahwinan ni mencantumkan 2 jiwa, 2 keluarga.
Awak daripada rumah lain, dilatih tubi oleh orang lain. Suami daripada orang lain, rumah lain, kehidupan, budaya, pendidikan, semuanya lain. Keluar daripada rumah mak ayah kita, kita duduk rumah kita sebagai suami isteri. 40 hari okey lagi. Lepas makan tak kemas, okey lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiba-tiba bila dah waktu honeymoon itu berakhir, kan, abang, asyik saya je kemas. Abang sepah-sepah kan. Kita stres, kita penat. Betul, kita makan masa nak melatih. Ini undang-undang rumah kita. Itu sepah-sepah undang-undang rumah mak ayah abang. Tak payah gaduh sahabat. Latih. Sebab kita nak perfect sangat sekaligus dalam tempoh sebulan you jadi husband I tak nak tengok you sepah-sepah dekat rumah ni. Allah, isteri gana lagu tu. Kan? Anak-anak kecil-kecil dia buat latihan kawat. Kiri, kanan, kiri. Kan? Angkat kaki. Contoh kan? Dengar sini mak nak cakap. Siapa lepas makan? Kan? OCD tu Ustazah. Salah makhraj yang ada Wiyah Kasim. Orang Korea pun menonton kita, sahabat. Masya Allah. Bukan orang Korea, orang Melayu yang duduk di Korea. Kan dia pun tak sabar nak kenal. Nak tengoklah profile picture ada Wiyah Kasim. Mata dia mesti sepit. Kulit dia mulus putih macam putih telur. Contoh kan. Idok lah itu orang Melayu tulen. Duduk dekat Korea. Sahabat-sahabat dia. Jadi, Masya Allah. Dia tak boleh macam tu sahabat. Kita nak orang berubah sekaligus. Kita nak buat pekerjaan sekaligus. Kita nak dia perfect semua. Kita akan penat. Kita akan stres. Munirah Deraman, hari ni birthday dia ke? Ya betul. Patut nama dia disebut dekat TV Al-Hijrah pagi tadi. Kak Roza Osman kata Kak Nani ni, saya macam tu dulu Ustazah, semua nak kena perfect. Tapi bila dah ikutilah tahzan, banyak perubahan dalam hidup ini. Wah Kak Nani, takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Kak Nani kita ni semalam dia datang Masjid Al-Falah, naik LRTU. Sebenarnya dia bertongkat. Lepas tu dia kata, saya nak datanglah tahzan Ustazah, saya terus tinggal tongkat saya. Saya lupa tongkat saya kat mana. Sabar je lah. Kenapa Baiti Abdullah tergelak besar? Ustazah buat lawak ke? Ustazah memang macam ni. Saya tak niat buat lawak sahabat-sahabat, nak bagi anda faham macam mana kita nak kata. Yang kemudian itu membuatkan kita merasa letih dan bosan. Semua orang pemalas, aku je yang rajin. Akhirnya kita penat. Kita bosan, lalu kita tinggalkan. Lah Ustazah, sejak dah kahwin dengan saya jadi pemalas. Kan? Ramai kan macam tu, ramai kan? Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padahal jika kita melakukannya sedikit demi sedikit dan setahap demi setahap, sesuai perencanaan kita, pasti kita akan mampu melaluinya dengan tenang. Anggaplah solat sebagai contoh. Indah sahabat-sahabat. Anggaplah solat sebagai contoh. Ikhtiar Siti share YouTube apa tu? Make sure YouTube yang baik-baik Jangan duk isi YouTube tak baik, nanti kena delete terus dengan Ustazah. Jangan. Ini orang nak tengok yang baik-baik je, nak dengar yang baik-baik je. Walaupun kami semua belum baik, masih on the way nak jadi baik. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiti Abdullah kata, la tahzan dah jadi kelas counselling free. Baiti tahu tak, semalam kan ada orang bisik kat Ustazah, Ustazah, saya dah lama nak peluk Ustazah. Dia kenapa pula ni? Ustazah adalah vitamin C saya yang saya mesti ambil setiap hari. Tu dia tarik lalat besar ni, dia kata vitamin C dia. Ustazah adalah vitamin C saya. Macam-macam lah hang puan ini. Baru jumpa sahabat Selangor KL yang juga didatangi oleh orang JB. Apa ni? Kehilangan bonda tercinta. Masya Allah, siapa yang kehilangan bonda tercinta ni? Semoga syurga tempat ibu yang baik tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah nak reward saya apa? La ilaha illallah ZNZ ni. Tengok anak muda kita ni. Saya masuk kelas Ustazah today. Nak reward apa ke anak kita tu? Mak-mak tolong cakap baik-baik dekat Zain ni. Orang muda tapi dengar kuliah. Bersama-sama dengan semua kita yang dah tak berapa nak muda. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cakap baik-baik kat dia. Nak reward apa? Dengar benda baik. Allah yang maha baik telah memberi pahala catatan amal yang baik kepadamu sayang.
Tak perlu tunggu ustazah sebut nama, tak perlu tunggu ustazah nak umumkan bagi hadiah. Allah Allah. Subhanallah, sahabatku Ayu Yahaya Ishak, Masya Allah pun hari ni ada sebab hari cuti kot. Selalunya dia sibuk bekerja kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Sesungguhnya, anggaplah solat sebagai contoh. Sesungguhnya syariat menjadikan 5 waktu yang terpisah-pisah agar seorang hamba mengerjakannya dengan tenang serta mendatangkan kerinduan kepadanya. Sahabat, kita mungkin dah masuk azan Zuhur ni, rasa rindu nak solat. Cengaku. Ustazah minta maaf, saya berhenti dulu lah tahzan Ustazah. Saya rindu nak solat. Dari tadi saya nangis-nangis, meleleh ayat mata ni. Pasal apa ni? Lepas solat subuh saya tak boleh buat kerja apa Ustazah. Saya rindu nak solat Zuhur. Hamba nyampah dengar. Dan nyampah. Tak payah nak tunjuk macam tu sangat lah sahabat. Kan? Kita dah susun disiplin hidup kita ni, Allah yang susunkan melalui subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu yang dipisah-pisahkan. Ada pula orang ustazah, pagi-pagi susah lah nak bangun ustazah. Sejuk lah ustazah musim-musim hujan ni. Lepas tu waktu zuhur I kat office ustazah. Waktu asar saya belum balik tuition ustazah. Macam mana saya nak solat asar? Saya solat juga ustazah. Saya jamak 5 in 1. Subuh, zuhur, asar, maghrib semua qadaan pada waktu isyaan. Kau dah kenapa? Okay? Cuba buat macam tu tiap-tiap hari. Aku tak payah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Aku nak buat 5 waktu ni pada waktu isyak. Aku akan buat the best. Percayalah anda akan penat. Sebab anda tak ikut apa yang Allah tahu kemampuan diri anda. Anda akan penat. Kenapa kita nak cipta hukum baru sedangkan Allah dah bagi dah kitaban mawquta. Nanti kita akan jumpa ayat tu sahabat, yang mana Allah tetapkan mengikut waktunya. Allah tak bagi sekaligus. Tengok macam Quran, orang-orang kafir menempelak, ya Rasul, wahai Muhammad, kalau betul lah Tuhan kau tu bijaksana, bagus sangat, kenapa dia bagi Quran ni sikit, turunkanlah sekaligus. Ya Allah, kalau komplain nombor 1. Bukan Allah turunkan Quran tu sikit-sikit menunjukkan Allah tak bijaksana, menunjukkan Rasulullah tu serba lemah. Tapi Allah tahu Quran tu diturunkan berperingkat-peringkat untuk siapa? Untuk Allah kata kepada Muhammad, amal untuk dirimu dan sampaikan kepada umatmu. Bila disampaikan kepada kita sahabat, kita larat ke nak hadam sekaligus 30 juzuk? Tak larat. Allah turunkan berperingkat, ada asbab nuzul. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, terima kasih yang ingatkan dah masuk waktu. Saya tahu, saya dah terbaca. Tak payah tulis banyak-banyak kali. Okey ustazah, bye-bye, nak solat dulu. Silakan, saya pun nak solat. Ada hal lagi lepas ni nak ziarah orang sakit. Tapi kita habiskan sekejap. Ini bukan dikira melewat-lewatkan waktu. Okey, tapi siapa yang memang every day and every time dia memang tak pernah lewat langsung solat, kan? Dia memang tak pernah lewat langsung. Berhenti sekarang. Nanti dengar ulang siar. Okey sahabat-sahabat? Minta maaf gurau. Maksudnya kita bukan sengaja melewat-lewatkan dalam keadaan kita lalai dan kita leka. Ustazah mengajar kuliah Jumaat di pejabat-pejabat. Waktu orang lelaki solat Jumaat, kita kadang 12.45 ya Ustazah, dah datang 12.45. Pukul 1 baru nak start. Ustazah jadual pukul 1. Okey, Ustazah datang pukul 1. Satu suku baru dia pakat nak mai, baru start kuliah. Kadang satu suku baru nak start. Kita ni macam mana ni? Dah azan Zuhur ni. Kita nak solat dulu ke kita nak kuliah dulu? Dah azan, alang-alang dah ada wuduk, kita solat dululah. Ustazah kata kan. Tapi kadang-kadang start pukul 1 kuliah. Lepas tu orang belum ada wuduk lagi, nak ambil wuduk pula lagi, macam ni lah. Kita teruskan kuliah, kita berhenti awal 1.45, kita berhenti supaya nanti kita boleh solat Zuhur. Okey Ustazah, setuju. Ada juga nanti datang majlis ilmu tapi solat lewat-lewat waktu. Ayo, penatlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kita habiskan sikit. Nanti bebel lagi lama kita. Okey. Dalam sebuah hadis ada menyebutkan, innal mumbattala zuhran abqa wala ardan qata'a. Sesungguhnya orang yang terus memacu kencang kenderaannya tidak akan membuat kenderaannya bertahan dan tidak pula dapat sampai ke tujuannya. Apa tadi dia kata Baiti Abdullah dapat Ferrari ke Rari apa ke? Kalau hampa duk guna kencang,
Hampa tak pandang dah traffic light tu merah untuk berhenti, hijau untuk jalan ke, main belasah je. Kemudian lari laju, tak ada pernahnya nak slow down, pedulikan orang lain. Kereta aku paling mahal atas jalan ni. Hampa ingat Ferrari anda tu boleh bertahan lama. Memang idok le. Memang idok, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dari pengalaman nyata, kita dapat menyimpulkan bahawa seseorang yang melakukan pekerjaan secara bertahap jauh lebih produktif. Kenapa Allah bagi subuh 2 rakaat? Allah tahu pagi-pagi tu kita sibuk dengan macam-macam. Sempatkan juga, jangan beralasan memang kamu tak sempat. Kalau dah azan subuh kamu tarik selimut, memekaklah Bilal ni, 6.30 lah boleh solat lagi. Tidak lagi. Tengok-tengok dah cerah pukul 8 pagi. Kalau kabut aku tak solat subuh lagi ni. Hampa nak subuh gajah ke apa? Waktu tu dah habis subuh. Bukan sengaja tau. Kamu sebutkan solat itu kamu tinggalkan secara sengaja. Agak-agak Allah nak terima ke kita yang qada sengaja-sengaja? Bukan sebab betul-betul tertidur, betul-betul terlupa. Sengaja-sengaja dah dengar azan tadi, sengaja tarik selimut lagi. Tengok-tengok pukul 8 baru bangkit. Kamu nak cakap, sorry ya Allah. Sorry naik lori. Sekian dimaklumkan. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sangat tak sesuai untuk kamu bertaubat kepada Allah pada saat yang tadinya kau sengaja buat lambat. Ya, kita tetap disuruh bertaubat kepada Allah. Tetapi kenapa kita ulang lagi daripada dulu sampai sekarang begitu cara solat kita? Tak malu ke kita dengan Allah? Makin tua tapi tak ada apa yang kita ubah dalam hidup ni. Makin dekat dengan mati, lubang kubur kata mari, rumah kita kata pergi. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak rasa pun nak memperbaiki solat kita. Bahkan nak melawan Allah. Payahlah 2 rakaat. Lepas tu nanti duduk sat 4 rakaat pula. Duduk sat 4 rakaat pula. 3 rakaat pula. Baik kampoi semua sekali. Hang Tuhan ke hamba Allah Tuhan? Sahabat-sahabat, ikut je cakapnya Allah. Allah tahu kalau hampa kampoi semua sekali, hang penat. Aduh, Zaza sakit lutut. Buktinya apa? Kita duk mengajak solat zuhur yang paling cantik sebelumnya sunat 4 rakaat. Selepasnya ba'diyah juga 4 rakaat. Menghindarkan kita daripada azab neraka Allah. Mampu Ustazah 4 rakaat sebelum 4 rakaat fardu zuhur, 4 rakaat selepas tercabut lutut aji pun tak mampu. Ini kalau lagi nak kampuh 17 rakaat ke satu waktu. Senanglah. Sebab apa engkau nak melawan Allah sebenarnya? Allah dah tahu yang terbaik untuk kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita nak buat ikut kepala kita yang tak sempurna ni. Kamu sedang sombong dengan Allah. Cuma lisan kamu tak mengakui sahaja. Dari pengalaman nyata, kita dapat menyimpulkan bahawa seseorang yang melakukan pekerjaan secara bertahap jauh lebih produktif, sedang jiwa dan perasaannya masih tetap menyala dan berkobar-kobar. Kawan kata, jom ikut aku pergi karaoke. Contoh, kan hari Minggu, karaoke tu berapa jam? Lama tak? Engkau biar betul nak karaoke 1 jam je, tak puas lah. Kita masuk pukul 2.30, kita keluar pukul 6 petang. Taklah aku kalau pukul 6 petang, asal aku lambat nanti. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hebat tu pergi karaoke. Kan? Karaoke, lepas tu tengah karaoke tu zuhur aku. Baik tak ya buat benda-benda yang bermaksiat kepada Allah? Ni nanti ada orang komplain kat Ustazah, karaoke tu dosa ke? Sedangkan saya pergi karaoke dengan mak ayah saya. Dosa ke Ustazah? Tak boleh ke? Main lagi. Subhanallah. Ustazah, salah ke saya pakai skirt pendek? Kenapa salah? Suka hati saya lah. Suka-sukamu lah nak hidup macam mana. Tak payah dengar kata-katanya Allah. Nanti katanya Allah, suka-sukamu lah kamu nak jadi macam mana pun. Itu yang Allah cakap kepada Fir'aun. Lalu Allah dah tak limpah kasih kepada Fir'aun. Habis tu yang kaya raya Fir'aun tu, itulah istidraj. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedang jiwa dan perasaannya masih tetap menyala dan berkobar-kobar. Berbeza halnya dengan orang yang menanganinya secara sekaligus. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekaligus, tapi dia cepat. Rasa haus. Rasa macam penat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kak Yasmin Yaakob dah macam Bilal. Allahu Akbar. Okey, kita nak habiskan. Minta maaf saya ambil masa sikit.
Di antara pendapat yang dapat saya ambil faedahnya daripada salah seorang ulama ialah yang menyebutkan bahawa ibadah solat membantu mengatur waktu. Kerana disimpulkan daripada makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajipan yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ini yang Ustazah selalu sebut, kitaban mawquta. Allah telah tetapkan waktunya. Tak boleh susuka kita je. Tak sempatlah I nak subuh tadi. I sampai office nanti pukul 10 pagi I solat subuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suka hatimu je. Hidup ikut suka-sukamu ke hidup ikut suka-sukanya Allah? Seandainya hamba itu membahagi-bahagi pekerjaannya, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan duniawinya, sebagaimana pembahagian waktu solat, nescaya dia akan mendapatkan keluasan waktu dan kelonggaran masa dalam penunaiannya. Cantik je susunan. Antaranya lagi kenapa Allah subuh. Nak buat dosa besar, sahabat, sekejap lagi aku nak zuhur ni. Tu yang tadi, kau nak ajak aku pergi tempat macam tu, tapi nanti mak aku marah sebab aku tak solat asar. Nanti pukul 6 baru nak balik rumah. Sempat ke aku nak solat asar? Itu antara perkara yang menghalang kita. Sebab kita tahu, bukan mak kita punya marah kalau tak solat asar, tapi Allah punya marah. Okay? Berikut ini aku akan memberikan contoh kepada anda. Seandainya seseorang pelajar mengambil waktu sesudah solat subuh untuk menghafal pelajaran apapun yang disukainya, disusun waktu dia, buat jadual, dan jadual tu dipatuhi. Bukan hanya ditontoni, waktu belajar lepas subuh, tidak sat je, Zuhur baru bangkit. Tak jadi ya. Sesudah solat Zuhur, dia guna masa untuk bacaan ringan di perpustakaan umum. Contoh. Sesudah solat Asar untuk kajian ilmu yang mendalam. Contoh. Sesudah waktu Maghrib, dia berkunjung dan berkenalan, dan sesudah solat Isyak dia membaca buku-buku contemporary, hasil penelitian dan seminar, atau berkumpul bersama keluarga. Quality time itu terbaik bila disusun mengikut waktu solat. Tentulah hal ini lebih baik baginya. Orang yang berakal akan mampu mengatur waktunya untuk menghasilkan hal yang menambah wawasan dan pencerahan bagi dirinya. Allahu Akbar. Sebab tu dalam Islam, kau nak jemput aku kenduri waktu mana? Lepas Isyak lah. Alang-alang, bang, kita nak dinner pukul berapa? Lepas Maghrib. Lepas Isyak lah senang. Kan nanti kalau kita keluar lepas Maghrib, nanti balik dah letih, tidur dulu pukul berapa kita nak Isyak. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Maha Kaya mengatur begitu. Abang, besok kan hari Ahad, hari cuti. Kata kita nak pergi jogging satu keluarga. Lepas Zuhur ke lepas subuh? La ilaha illallah, bini aku ni buang tabiat. Apa nak jogging lepas Zuhur? Lepas subuh lah yang. Lupa abang, sorry. Gitu kan sahabat-sahabat. Sebenarnya buat-buat bodoh. Bukan bodoh. Buat-buat bodoh depan suami ni itu sweet, bukan sawit. Tak apa buat-buat bodoh. Ya Allah, bini aku ni tak kena nak jogging lepas Zuhur pula. Kan? Jogging lepas, sorry bang, lupa. Sebenarnya ingat, tak ada benda nak cakap dengan suami pagi-pagi kan, masing-masing tengah mamai kan. Bang, semalam abang cakap sayang nak jogging lepas Zuhur ke lepas subuh. Soalan tu soalan bodoh sebenarnya. Tapi tak bodoh pun kalau anda tanya. Sebab sahabat-sahabat, kita nak ada komunikasi. Bila komunikasi sudah mati, sepilah hidup ini. Kita nak wujudkan komunikasi. Aku nak tanya apa nak tanya nak makan apa, aku dah tahu dah apa dia suka, apa dia tak suka. Kan Kak Bib, Habibah Rasul, mestilah kita tanya je lah walaupun soalan bodoh. Bukan kita bodoh. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat terakhir sebagai penutup kuliah hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sorry sekejap. Hasil orang yang berakal, belum habis baca. Orang yang berakal akan mampu mengatur waktunya untuk menghasilkan yang menambah wawasan dan pencerahan bagi dirinya. Buat-buat bodoh sambil-sambil nak manja. Kan Hamidah Saad takkan nak manja dengan suami orang, mestilah manja dengan suami sendiri. Sekian dimaklumkan, mohon terasa yang dengan suami sendiri tak reti nak manja-manja dengan suami orang, kemain lagi. Ya Tuan Imam, alah sweetnya Tuan Imam.
Tuan Imam menggeletar tubuh sebab Tuan Imam dah mati bini. Tuan Imam boleh menggeletar tubuh. Boleh? Mu ingat apa? Maka jangan lembek tengkuk bila bercakap dengan suami orang. Bila cakap dengan suami sendiri, patahkan tengkuk anda kepada bahu dia. Sekian dimaklumkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Oh, hampa duk gelak-gelak ni pasal apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan bagi kalian furqan. Furqan ni juga nama lain kepada Al-Quran. Al-Quran kita tadabbur, kita faham, kita kaji melalui majlis-majlis ilmu, kita dapat furqan, pembeza, membezakan mana baik, mana buruk. Sebab tu kadang-kadang memang bukan bodoh lagi dah, bodoh terus. Minta maaf Ustaz cakap. Bodohnya seorang yang semata-mata nak cari konten TikTok dia pergi berada di tengah jalan raya highway, main cak-cak dengan lori besar, lori horn buat tak tahu je. Okey, lari balik. Yes, konten I berjaya, 1 million like, follow I. Itu bukan bodoh, itu bodoh. Ya Allah, kenapa buat sampai macam tu anak-anak muda? Tempat jalan raya, laluan lori-lori besar, kau boleh main lari, cak, balik lagi. Okey, walaupun beberapa saat I dapat konten yang best, masuk dalam TikTok, dapat 1 million orang like. Itu je. Apa tujuan hidup anda sebenarnya? Nak diperhatikan makhluk atau nak diperhatikan oleh Al-Khaliq? Kesian sahabat-sahabat. Ini matlamat anak-anak muda kita yang dah rosak sekarang ni. Dia lupa perhatian Allah yang sangat besar. Sanggup buat benda pelik-pelik, benda yang memang jelas bodoh. Macam orang tak diberi akal oleh Allah. Sedangkan budak mumayyiz, dia boleh beza. Oh, longkang, unduhlah kalau aku ke depan nanti masuk aku dalam longkang ni. Ini dikira mumayyiz. Banyak tahun sikit hidup, anda baligh, mukallaf, terpikul di atas bahu anda, wajib, haram, makruh semua. Okey? Mumayyiz itu seawal usia 7-8 tahun, 5 tahun hatta 6 tahun. Budak-budak sekarang cepat bijak sahabat. Tapi dah tua bangka, dah umur 50 tahun, masih nak cari konten, duduk tengah-tengah jalan raya, main cak-cak dengan lori besar. Cik baik tak mampu. Sekian dimaklumkan. Geram ni, geram. Geram sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hanya untuk konten. Makcik-makcik faham tak? Nak masuk dekat media sosial, nak diviralkan, nak jadi hebat. Ini ke yang Allah nak curahkan rahmat kepada hamba-Nya? Kesian, Furqan, supaya perbezaan mana yang baik dan mana yang batil, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian serta mengampuni dosa-dosa kalian. Allah mempunyai kurnia yang besar. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekarang jom kita berhenti sebelum ramai lagi. Oi, solat, oi. Kemain bila Ustazah ngajar, waktu Zuhur dah azan, main solat. Besok kan sahabat-sahabat dekat pejabat, waktu lunch dia buat lambat, cerita hal orang tu, orang ni, dah pukul 2 dah masuk waktu kerja, tak juga masuk-masuk sampai dekat pejabat. Jap, I nak solat. Pukul 3 petang dah masa tu. Sekian dimaklumkan, mohon terasa. Okay, bye-bye. Jom kita solat Zuhur. Awal waktu. Jangan sekarang janji nak solat, lepas tu Ustazah lipat kain lah dulu. Yang menggunung tinggi yang dah seminggu tak dilipat. Hari Minggu je I lipat kain. Dah seminggu tak lipat, pukul 4 petang lah baru habis. Bye-bye. Jom solat. Kita jumpa di dinding hijau putih besok jam 7 pagi. Sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love you all. Muah-muah.